السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayaqulu Allahu lahu alam aj'al laka sam'a wa basara wa mala wa walada wa sakhartu lakal an'ama wal harth wa taraktuka tar'asu wa tarba' fakunta tazunnu annaka mulaqi yawmaka hadha fayaqul la fayaqulu lahu al-yawma ansaka kama nasitani atau kama qal. Hadis sahih rawahu Tirmidzi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana situasi yang akan kita hadapi ketika mana hari kiamat. Nabi kata hari kiamat nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang. Nabi kata bila seseorang tu dia berada di hadapan Allah, dia berdiri di hadapan Allah, Tuhan nanti akan tanya dia. Antara soalan yang akan Tuhan tanya dia, alam aj'al laka sam'a. Wahai manusia, atas dunia dulu aku bagi kepada hang sam'a, maknanya telinga. Aku bagi kat hang telinga yang jelas, aku bagi kat hang telinga yang boleh mendengar, aku bagi kat hang telinga yang sempurna. Wa basara, dan aku bagi kepada hang juga mata. Dengan mata ni hang boleh tengok, hang boleh pi merata, hang boleh jalan sana sini, aku bagi mata dekat hang. Wa mala, dan aku bagi harta benda dekat hang. Hang ada rumah, hang ada kereta, hang ada motor, hang ada tanah lah, kebun ke apa ke, aku bagi semua. Wa sakhartu lakal an'ama wal harth, dan aku bagi juga kepada hang ni binatang-binatang ternakan dan juga tanaman. Kita bela ayam, kita bela lembu, bela kambing, semua tu mai daripada Allah Ta'ala bagi kat kita. Depan rumah kita ni adalah kita buat pokok bunga sikit. Tambah di balik pulau ni kita adalah sikit kebun. Ataupun kita ada pokok durian ke, pokok manggis ke, pokok rambutan ke. Semua benda tu Tuhan kata Tuhan bagi kat kita. Wa taraktuka tar'asu wa tarba', aku juga bagi kepada hang kuasa. Maknanya aku bagi hang ni hang boleh kerja. Tak kira lah kerja kelang ke, kerja kerajaan ke.
cari makan sendiri ke, buka bisnes ke, buka kedai makan ke, semua benda tu aku bagi kat hang. Wa tarba', dan aku bagi pangkat kepada hang. Ada pangkat bos, ada pangkat timbalan bos, apa semua ni semua aku bagi kat hang. Fakunta tazunnu ka'annaka mulaqi yaumaka hadha. Dalam banyak-banyak benda yang aku bagi kepada hang ni, sempurna hidup hang atas dunia ni, ada tak ada hang duk fikir satu hari nanti hang akan jumpa aku? Adakah harta yang aku bagi kepada hang pernah fikir yang kata benda tu aku nak tanya hari ni? Adakah aku bagi kepada hang ni dengan anak-anak, aku bagi kepada hang pandangan, aku bagi kepada hang pendengaran, telinga, mata, semua aku bagi. Agak-agak hang pernah duk tanya-tanya tak dalam diri hang, yang hari ni hang akan jumpa aku dan aku akan tanya benda apa aku bagi kepada hang, apa yang hang buat? Tuhan bagi kita mata, tuan-tuan. Mata ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang kita buat. Tuhan bagi kat kita telinga. Banyak mana kita duk guna telinga ni dengan mendengar benda-benda yang baik. Semua benda tu Tuhan akan tanya. Tuhan bagi binatang peliharaan, Tuhan bagi bendang kat kita, Tuhan bagi tanam-tanaman dekat kita. Adakah kita guna semua benda tu untuk nak ingat Allah, ataupun benda tu dijadikan satu tujuan kehidupan kita atas dunia ni? Duk posah yang tu aja. Benda-benda dunia ni kita tak ingat langsung. Semua benda ni Tuhan akan tanya. Tuhan bagi pangkat, Tuhan bagi darjat, Tuhan bagi kepada kita ni untuk nak jadi ketua sesuatu organisasi ke, semua benda tu Tuhan nanti akan tanya. Maknanya tuan-tuan, teruk kita nak kena berdiri di hadapan Allah, dan soalan demi soalan Tuhan nanti akan tanya kita. Secara tafsil, secara detail Tuhan akan tanya. Nabi SAW, dia kata bila kawan ni ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang Tuhan bagi kepada dia ni, adakah dia ingat kepada Allah ataupun dia lupa kepada Allah? Fayaqul, maka dia jawab, dia kata apa? Dia kata, aku tak pernah langsung duk fikir, kata aku akan berjumpa dengan kamu ya Allah pada hari ini. Maknanya harta yang ada dekat dia melupakan dia untuk nak beribadat kepada Allah. Rumah besar yang ada dekat dia melupakan dia untuk nak bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan rezeki Tuhan bagi. Anak-anak Tuhan bagi dekat dia, cucu Tuhan bagi dekat dia. Anak-anak menyebabkan dia lupa untuk beribadat kepada Allah. Cucu menyebabkan dia lupa beribadat kepada Allah. Tuhan tanya dia, adakah hang tahu, hang ingat ke, ataupun hang duduk dalam hati hang ni, hang tahu dah hang nak berjumpa dengan aku hari ni? Dia kata, tak. Aku atas dunia dulu, aku duk gelut dengan harta, aku duk gelut dengan pangkat, aku duk gelut dengan ahli keluarga, aku duk gelut ni dengan apa yang aku dapat ni, semua ni, aku tak ingat langsung kepadamu ya Allah. Dia jawab macam tu di hadapan Allah. Fayaqulu lahu, Allah Ta'ala kata apa? Al-yawm, hari ni, ansaka kama nasitani. Hari ni, aku juga akan lupa kepada hang macam mana hang lupa kat aku atas dunia dulu. Oh tuan-tuan, apa maksud dia? Hari itu kita kelang kabut. Bila Tuhan lupa kat kita, bila Tuhan dah tak peduli dekat kita, siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita nak masuk kita dalam syurga? Siapa nak tolong kita nak melepaskan kita daripada api neraka? Tak ada penolong. Kerana sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Ta'ala itulah sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik Tuhan, dan dia jugalah sebaik-baik penolong. Tak ada siapa boleh tolong kita pada hari itu. Maka hadis ini nak abang apa kat kita tuan-tuan? Bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Jangan disebabkan benda ni kita lupa daripada mana asal muasal benda ni. Kita jangan lupa rezeki Tuhan bagi ni. Kita nak kena ingat apa? Siapa yang bagi rezeki kat kita? Pekerjaan yang ada ni kita nak kena ingat siapa yang mendorong, siapa yang menentukan kita dapat pekerjaan ataupun tidak? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita terlupa. Bila kita ingat semua benda ni nikmat Tuhan bagi kat kita, kita tidak akan menjadi orang yang bodoh sombong. Kita tidak akan jadi orang yang pelupa, kata semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni juga nak abang kat kita semua akan bertemu di hadapan Allah. Tak dapat nak lari. Tak ada excuse waktu tu.
Semua Tuhan nanti akan jumpa seorang. Tuhan akan tanya dengan begitu detail segala apa yang Tuhan bagi kepada kita. Yang ketiga, persiapkan diri kita dengan amal saleh. Lagi mana ada kesempatan, lagi mana ada ruang, lagi mana ada waktu, manfaatkan waktu itu untuk bekal kita di akhirat nanti, yang cukup susah, yang cukup sengsara perjalanan kita di akhirat. Bila ada bekalan ni, korang-korang, bekalan ni lah akan bagi motivasi kat kita untuk kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Pasal kita nak jawab depan Tuhan tu, korang-korang ada jawapan. Tuhan tanya, pernah mai tak mai ni Masjid Sungai Burung duk semayang berjemaah ni, hang duduk di sini pernah mai tak mai? Soalan tu Tuhan tanya kat kita nak jawab apa kalau kita tak pernah duk mai? Jumaat pun tak pernah nampak batang hidung, tak pernah langsung. Yang mai ni waktu bila? Waktu kita mati, orang bawa, orang usung mai. Hak tu ya kita mai pun. Apa kita nak jawab di hadapan Allah kalau Allah Ta'ala tanya begitu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna mimma adhak? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, min mukhatabatil 'abdi rabbah yaqulu ya rab alam tujirni minaz zulm? Qala yaqul bala. Qala fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Qala fayaqul kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibina shuhuda. Qala fayukhtamu ala fih fayuqalu li arkanihi intiqi. Qala fatantiqu bi a'malih. Qal summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Qal fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqa fa'ankunna kuntu unadilu, atau kama qal. Hadis sahih rawahu Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, kami ni duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna 'inda Rasulillah, maknanya depa ni kalau dia tengok Nabi ada saja, depa takkan lepaskan peluang untuk nak bersama dengan Nabi. Ni sahabat Nabi. Depa takkan bagi Nabi duduk seorang-seorang, melainkan kalau Nabi beribadat, bila depa mai duduk, Nabi akan habaq, hangpa pergi duduk tempat lain loh, aku nak selesai ibadat aku dulu. Nabi akan habaq. Kalau Nabi duduk dalam Masjid Nabawi, duduk seorang-seorang, Masjid Nabi duduk seorang-seorang, sahabat nanti akan duduk keliling Nabi. Ada benda mereka nak tanya tentang Islam, ada benda mereka nak tanya tentang soalan-soalan agama dekat Nabi. Paling-paling tak boleh tanya sekalipun, mereka nanti akan minta doa daripada Nabi. Kalau tak dapat doa daripada Nabi pun, sekurang-kurangnya mereka duduk dalam majlis yang dihadiri oleh Nabi SAW. Pasal Nabi ni kekasih Allah. Boleh duduk dengan Nabi, boleh tengok muka Nabi, boleh duduk sebelah dengan Nabi pun rasa cukup besar-besar tuah dah. Ini sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Anas bin Malik dia kata apa? Kami tengok Nabi duduk, kami pergi keliling dia. Bila kami keliling dia, sambil duduk sembang apa semua, tiba-tiba Nabi gelak. Tak ada pasal-pasal apa, Nabi gelak. Maka Nabi, lepas Nabi gelak, faqala, Nabi tanya kepada kawan-kawan, kepada sahabat yang duduk dekat-dekat dengan dia ni. Nabi kata, hal tadruna mimma adham? Nabi kata, hamba tengok aku terkejut, aku duduk gelak ni, hamba tahu tak aku gelak ni pasal apa? Maka sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, kami tak tahu. Sebab duduk dengan kami elok ni, tiba-tiba dia jadi gelak seorang-seorang. Kami pun pelik jugalah. Bukan ada kami dah buat lawak apa pun, tiba-tiba gelak. Yang kami tak tahu apa ni. Yang kami tahu, Allah dan Rasul dia tahu pasal apa jadi macam tu. Yaqulu, maka kata Nabi SAW, Nabi kata, min mukhatabatil abdi rabbah.
Nabi kata, aku duduk dengan hampa ni, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala dia buat main wahyu dekat aku dan menggambarkan bagaimana di akhirat nanti ada satu orang yang dia ini akan berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap hadis pertama tadi kita baca, semua kita akan berjumpa Allah. Dalam waktu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kawan ni, dia ni banyak buat salah atas dunia, dia berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala bagi lagi ruang kepada dia untuk dia membela diri di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tanya, benda-benda yang dia buat atas dunia ni. Dia kata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi alam tujirni minaz zulum. Dia kata, Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji yang pada hari ini kami duduk dengan engkau, kami berada di hadapan engkau, engkau berjanji engkau tidak akan menzalimi kami. Dia tanya, Tuhan, bukankah Tuhan kata Tuhan takkan zalim yang kata hamba ni? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bala, ya, aku takkan zalim hamba hari ini. Aku berjumpa dengan hamba, aku takkan menzalimi hamba. Menzalimi ni makna apa? Aku takkan seksa hamba kalau hamba boleh jawab soalan-soalan aku dengan baik. Fayaqulu, maka kawan ni kata apa? Fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Allah, saya tak mau kamu pergi cari saksi di kalangan manusia di atas apa yang saya buat ni. Maknanya bila buat satu-satu benda jahat, Allah Ta'ala akan datangkan bukti kepada dia. Hang sekian-sekian hang ada buat benda ni, mai tang mana yang Tuhan tahu kata hang buat benda ni. Dia tak mau percaya lagi kata Tuhan tahu, dan dia tak percaya lagi kepada malaikat yang duk tulis kiri kanan tentang amalan dia. Dia tak mau percaya yang tu. Dia nak apa? Kalau boleh, dia nak bagi dia menyaksikan sendiri. Dia nak saksikan atas diri dia, biar dia seorang. Dia tak mau ada orang lain duk pergi abang bukti kata dia ada buat salah dan sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, kafa bi nafsikal yawma alayka syahidah. Tuhan kata tak apa. Kalau hang nak bela diri hang tanpa ada orang lain yang akan jadi saksi ke atas hang, hang nak bagi diri hang jadi saksi, silakan, aku tak ada masalah. Tuhan kata, pasal aku dah berjanji aku takkan zalim hang. Jadi kalau hang kata hang akan bersaksi atas diri hang sendiri, kata hang tak buat benda tu, kata hang buat benda tu, mai tang mana bukti dia, hang abang kata diri hang sendiri jadi bukti, tak apa, silakan. Tuhan kata, wabil kiramil katibina syuhudan, dan di saat itu Tuhan akan cabut malaikat kiraman katibin duk tulis kita ni, malaikat tak di tepi sat. Hampa jangan duk bercakap, hampa jangan buat main bukti apa-apa. Walaupun hampa duk tulis catatan dia daripada hidup dia ni sampai mati dia, hampa jangan duk bercakap. Hampa duduk diam tang tu. Ini urusan aku dengan dia. Tuhan bagi kelonggaran sampai tahu tu. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW apa? Lepas daripada tu, fayukhtamu ala fihi, Allah subhanahu wa ta'ala tutup mulut dia, tak boleh cakap. Tuhan tutup mulut dia, tak boleh bercakap. Wa yuqalu li arkanih, dan Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan satu keistimewaan kepada seluruh anggota tubuh badan kita ini untuk bercakap. Hari itu mulut hak boleh bercakap, tak boleh bercakap. Tuhan peteri mulut kita senyap, sepi, tak boleh bercakap apa. Lalu Tuhan bukakan ruang, tangan kita boleh bercakap, badan kita boleh bercakap, mata boleh bercakap, telinga boleh bercakap, perut boleh bercakap, kaki boleh bercakap. Tuhan buka ni. Tak tahulah dalam hadis ni dia tak abang lah, Tuhan bagi mulut tang mana dia tak cerita. Tapi yang pastinya semua akan bercakap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun pasal kawan ni request sendiri depan Tuhan. Dia request, dia kata apa? Dia kata aku tak mau saksi daripada luang, aku nak saksi daripada diri aku sendiri. Tuhan kata fine, tak ada masalah. Kalau hang mau, Tuhan tutup mulut dia, Tuhan bagi tangan bercakap, Tuhan bagi kepala dan anggota-anggota yang lain untuk nak bagi jawapan setiap soalan yang Tuhan tanyakan. Summa, kemudian bila Tuhan kata intiqi, intiqi makna dia bercakap. Wahai tangan, aku bagi dah hang boleh bercakap, silakan hang bercakap. Kaki, aku bagi hang kaki bercakap, hang boleh bercakap. Badan, hang boleh bercakap dah. Apa saja yang ada dekat badan kita, mata, telinga, semua pakat boleh bercakap dan Tuhan suruh bercakap.
fatantiqu bi'a'malih. Kemudian mata ni dia pi habaq kepada Allah Subhanahu wa taala mula daripada saat kita balik sampailah kita mati. Apa benda yang kita tengok sepanjang umur kita? Dia habaq kat Tuhan secara detail. Dia kata waktu muda aku, dia kata waktu kawan ni muda, dia menggunakan aku ni untuk nak tengok sekian-sekian. Tuhan habaq. Telinga pula bercakap, habis dah mata bagi jawapan sekian-sekian, nampak berat, tengok pula haram banyak ni, jahanam dah satu. Telinga pula duk pi habaq pula, dia kata start daripada dia ni balik, dia duk dengar benda-benda tak elok, dia duk dengar benda fitnah, dia duk dengar benda umpat, sampailah dia mati. Benda tu duk dia dengar selalu, menggunakan aku. Telinga nanti akan bercakap. Tangan pula nanti akan bercakap, sepanjang hidup dia, dia menggunakan aku ni pi buat benda tak elok. Yang benda tak elok ni dia buat sikit, nak bandingkan dengan benda tak elok, lagi banyak benda tak elok yang dia buat. Tangan duk bercakap-cakap di hadapan Allah. Semua mai tuju kepada kita. Kita tuan empunya badan kita ni. Tuhan bagi kaki bercakap. Kaki bercakap benda yang sama, banyak benda yang dia tak buat. Tuhan bagi perut bercakap, banyak mana perut kita duk terima benda haram, duk makan benda haram. Perut ni lah duk habaq. Dia kata tiap-tiap hari ni walaupun ada benda halal dia makan, tapi benda haram pun dia suap masuk juga dalam perut. Habis semua tuan-tuan. Pakat duk melondehkan apa segala amalan kita buat atas dunia ni. Qala fayaqulu, kemudian bila dah habis semua memberikan keterangan di hadapan Allah, Tuhan dia buka balik mulut kita. Bila Tuhan buka balik mulut kita, kawan ni kata apa? Bu'dan lakunna wasuhqa. Bu'dan lakunna wasuhqa. Mulut ni dia sudah maki badan tangan dia apa semua yang duk bagi statement atas diri dia hak salah ni. Dia kata bu'dan, makna dia celaka betul hampa. Hampa ni cukup tak guna betul. Dia kata aku tu. Dia kata kat mata dia, aku jaga hang elok mata. Rupa-rupanya hang duk pi jawab benda tak elok pada depan Tuhan, yang hang pi buka rahsia semua buat apa, hang cukup tak guna betul mata. Telinga pun dia bercakap sendiri dengan badan dia, dengan telinga dia, dengan kaki dia apa semua, dan benda tu menjadikan Nabi SAW, Nabi ni tergelak. Rupanya ada manusia yang sampai tarak tu. Dia tak mau saksi daripada luar, dia nak saksi daripada diri dia sendiri, sehinggakan saksi daripada diri dia sendiri menjerumuskan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak bela dia. Tuan-tuan ni perut ni kita duk jaga ni, pantang lapak sikit kita bubuh, pantang rasa berangin sikit nanti kita buh minyak angin apa semua, bila sakit kita pergi cari ubat. Jaga tak jaga perut kita? Kita jaga. Tapi di hadapan Allah, perut ni pula tak jaga kita. Dia kata banyak mana kawan ni duk makan harta daripada nombor ekor, dia buh macam tu. Banyak mana kawan ni duk makan harta daripada harta haram, banyak mana kawan ni duk makan harta daripada benda rasuah. Dia habaq semua benda hak kita makan. Memang betul lah semua masuk dalam perut. Maka kawan ni dia menyalahkan perut dia. Dan dia kata lagi kepada perut dia, dia kata apa? Dia kata sedangkan aku berhujah, fakuntu fa'an kunna kuntu unadil, sedangkan atas dunia ni aku jaga hamba elok-elok. Tangan ni tuan-tuan sekalian, kalau kotak kita basuh ke tak? Basuh. Tangan ni kalau luka, tuan-tuan sekalian, buka-buka pintu masjid terapit macam mana? Luka. Tuan-tuan balik bibuh minyak gamat lah apa semua. Kan tuan-tuan buat tak erti ya? Tangan luka, mampu pergi kat hang baik-baik sendiri ya, punya pasal. Ada lagu tu kah? Kaki kita tuan-tuan sekalian ni, jaga kaki ni. Nak semayang ni tak boleh, nak lipat apa semua, kita pun pergi jumpa macam-macam lah, pergi ambil ubat lah, pergi jumpa tang mana dia kata ada bomo lutut kita pergi. Duk jaga kaki punya pasal. Mai depan Allah, kaki ni lah yang duk bagi jahanam kita di hadapan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada hadis ini apa? Semua anggota badan kita akan jadi saksi di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat satu amalan baik walaupun besar zarah, tangan ni walaupun kecil aja, bukan benda apa pun, dia buat kecil aja. Orang lain semua pekat balik daripada masjid apa semua, dia tak balik lagi. Dia habis-habis mayang apa semua, dia pun nak buka-buka pintu, dia tengok ada kipas tak tutup lagi ni. Dia pun pergi tutup kipas. Kecil tak kecil tentang benda ni? Kecil aja benda tu, tapi benda itulah akan dia cerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dia nak keluar daripada masjid, dia tengok-tengok, oh dia kata aircon dia tak tutup lagi ni. Dia pergi tutup aircon. Tuan-tuan, yang boleh tangan dia pergi pegang remote, dia tutup aircon. Tapi mai hari tu dia tak tutup, aircon keluar. Biar pergi kat dia bawah ya tak? Bukan salah aku, buat je tangguh sah, siapa suruh hampa tak tutup. Dia pergi tu. Tangan ni akan jawab, dia pegang dah tu, yang kata remote tu, tangan ni kata dia pegang dah, itu remote nak tutup tu. Tiba-tiba hati dia duk bercakap pula, kata, mampu happy lah, kata. Aku main ni, malam ni pun dia pala aku duk usah, sopang aku tak ada hidung pula. Dia marah kat jutan kuasa. Nampak? Bila dia marah jutan kuasa tuan sekalian, dia tak buat benda tu. Tak apa, atas dunia ni hang duk berasa hang lepas. Depan Tuhan, nanti tangan akan jawab di hadapan Allah. Kita masuk bilik ayak, contoh dah. Kadang-kadang bilik ayak masjid ni macam-macam orang boleh masuk. Bila masuk tu biasalah, meninggalkan harta warisan depa hak pagi tadi nasi lemak punya. Bila dah tinggal tu kita pun masuk-masuk, karut. Buat ni ada pergi tu ya, karut. Apa salahnya hang ambil ayak hang simbah ke ataupun hang pelas ke, apa salahnya? Tapi tak, dia tutup pintu tu, dia pergi bilik ayak lain. Tuan-tuan, memanglah kita duk fikir macam tak ada apa. Tuhan akan tanya. Kaki akan jawab, lah dia nak langkah masuk dah Tuhan. Hari tu ni, langkah-langkah masuk, tengok-tengok ulang sawar sikit punya besar duk dalam tu. Dia pun lagu duk patah balik, pergi bilik ayak lain. Kaki jawab, kita nak kata apa tuan sekalian? Mana ada karut. Karut apa kaki ni duk dengan kita, bukan duk dengan orang lain. Boleh faham? Hadis tu nak abang macam tu dekat kita. Dan pengajaran yang kedua, sentiasalah kita berhati-hati dalam setiap tindakan dan amalan kita. Sebab semua akan dicatat oleh malaikat satu. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Tuhan tengok kita. Yang ketiga apa tuan-tuan? Segala tubuh badan anggota kita ni akan bersaksi di hadapan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulan yang ketiga, manusia akan sentiasa diawasi oleh malaikat. Yang tu tetap. Malaikat akan tulis dan laporan tu malaikat akan lapor kepada Allah Ta'ala dulu. Dan bila Tuhan ambil tu, Tuhan akan panggil kita. Tuhan bukan terus dia nak hukum kita. Tak, Tuhan panggil dulu. Dan Tuhan akan cek, tengok Tuhan bagi kita pula. Hang tengok Ustaz, buku rekod hang ni. Ada tak ada yang hang buat tapi malaikat aku tak tulis? Ada tak ada benda yang hang tak buat tiba-tiba malaikat aku tulis? Saja nak penanya hang, ada tak ada? Kita boleh duduk baca. Tak ada apa, memang betul. Tuhan, semua benda tu kita akan berjumpa nanti ketika mana kita meninggal nanti. Ambillah yang tibar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada kesusahan kita menjawab soalan-soalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Kalau kitab Jawi muka surat 79. Kitab Jawi muka surat 79. Manakala kitab Rumi muka surat apa tah? Ada kitab Rumi kah? Jawi ya. Baik, kita tengok 79. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk satu tajuk baru. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu sifatin nar. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu sifatin nar. Bubuh barih. Mana yang tak bubuh barih tu? Abwabu sifatin nar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk tu kita akan mula. Iaitu bermula segala bab yang nak cerita tentang sifat neraka. Dan di sinilah tempat bicaranya. Tuan-tuan, sebagaimana tuan-tuan selalu duk ikut kuliah saya di Sungai Burong ni, kita mulakan dengan tentang ataupun dengan bab syurga. Hak syurga tu selesai dah, tuan-tuan sekalian. Selesai dah. Kira tuan-tuan dengar pun semangat nak masuk syurga lah. Kan? Malam ni kita nak tengok cerita neraka pula. Dia nak mula dah. Dan dia kata di sini bermula segala bab sifat neraka, di sinilah tempat bicaranya. Dia nak habaq secara detail melalui hadis Nabi SAW yang kata neraka tu macam mana, siapa penghuni neraka, macam mana dahsyatnya api neraka tu. Dia akan habaq dalam bab ni.
Semuanya ini datangnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cantiknya baru Mazi ni. Dia bila dia habang satu benda, dia akan bawa mai tempat punca, makhraj dia tang mana, iaitu hadis Nabi lah. Kita pun dengar tak apalah, tak ada lah rasa ragu-ragu. Hari tu pun kita baca bab syurga ni pun macam tu juga. Yang kata syurga ni nanti dia akan ada pohon, pohon tu pula dia boleh duduk bagi kita berteduh 500 perjalanan punya mohon. Kan? Pohon tu yang kata rendangnya pohon tu, yang kata tempat berteduh tu 500 perjalanan. 500 ton perjalanan. Tu pun kalau kita naik kuda yang laju daripada satu pohon, daripada pohon ni nak pi ke hujung, nak pi ke tempat habis tempat teduh dia tu, kena naik kuda yang begitu laju. Tu pun 500 ton perjalanan. Tuan-tuan sekalian. Siapa yang kata ni? Ustaz Luqman kata ke? Syekh Idris Marbawi kata ke? Bukan dia kata, bukan saya kata, Nabi SAW. Habis, tak ada nak kata apa. Tapi dalam-dalam duk habak pun ada juga keluar-keluar sambil duk pakai kasut. Dia kata 500. Aku dengar, tak orang boleh masuk akal. Dia pergi tu pula. Lagu karun juga duk dengar ni. Dia kata betul ke? Kawan tu kata tak, hadis Nabi sebut. Ya memanglah hadis Nabi sebut. Tapi aku tak apa percaya. Nampak tak sekalian? Dengan Nabi pun dia tak percaya. Takkan dengan tu imam dia nak percaya? Itu soalan dia tu. Dengar-dengar, tolak pergi tepi ya. Tuan-tuan, hari ni, fi'il manusia hari ni dia macam tu. Hang buat mai ayat Quran ke, hang buat mai hadis Nabi ke, kalau dia nak condemn, dia condemn juga, dia tak kira. Yang kata mental block ni, yang kata orang ni, dia nak kata benda tu tak betul juga. Macam mana pun. Tambahlah pula ni, orang agamawan ni kira duk bergaduh sama sendiri. Dalam YouTube kalau tuan-tuan buka, ustaz ni kata kat kawan ni, ustaz ni kata kat kawan ni, habis kita pula duduk pening, tanya kita pula, ustaz saya nak ikut siapa sebenarnya ni? Kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni. Tu yang banyak tuan-tuan sekalian dia tinggal habis tu. Hak ni pun dia tak pi, hak ni pun tak pi. Dia tinggal pergi tang mana? Dia pergi duduk meratik tang mana-mana atas gunung jerai, puas hati sorang-sorang dia. Ini di antara dia tuan-tuan sekalian. Sebab apa kadang-kadang kita bertanya pasal apa yang ada ni? Kumpulan-kumpulan ajaran sesat apa semua ni pasal apa? Pasal dia duduk tengok dua ni. Kawan ni pun ada hujah, kawan ni pun ada hujah, tapi duduk bergaduh sama-sama. Ni kami nak turut hak mana? Lah ni mudah-mudah tak apa, kita berzikir lah mudah ni. Duduk berzikir, jadi tok wali lepas tu. Tuan Mazan nak benda macam ni? Dia mula jadi barah dah ni dalam masyarakat ni. Mula jadi barah. Allahu Akbar. Kita minta ke Allah Ta'ala peliharalah kita ni. Kita adalah umat Islam ni, umat minoriti kita lah ni. Hak minoriti ni pun duk bergaduh sama-sama. Allah. Musuh Islam ni duk tepuk tangan. Bila hampa nak bergaduh sama-sama ni? Bila dah bergaduh dah lah ni tuan-tuan, dia pun tepuk tangan lah. Kita sekarang ni tak bicara dah isu Palestin. Pasal nak tuan sekalian? Dulu duk hingat juga isu Palestin ni. Lah tak bicara dah isu Palestin ni, senyap bila. Yang umat Palestin duk kena bantai teruk dengan Israel apa semua. Isu Rohingya pun dah senyap bila tu dah. Sedangkan mereka duk kena bunuh segalanya tu. Sebab apa? Sebab kita duk main ni dalam area kita ni, kita duk bergaduh sama-sama. Sebab duk fikir benda hak bergaduh ni, umat Islam hak lain duk kena bunuh sikit demi sikit. Baik, kita tengok 55, dia kata masalah neraka dan sifatnya itu macam mana. Sesungguhnya telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan syarahnya akan sifat neraka jahanam dan huru-haranya dan juga siksanya. Tuan-tuan, bila sebut kata neraka, jangan harap ada tempat untuk kita nak relax. Sebut kata neraka, neraka bukan tempat relax, neraka bukan tempat rehat macam mana penjara atas dunia ni. Kita kena tangkap penjara, masuklah penjara pun tuan-tuan sekalian, tu pun duk kata Allah sopan neraka dalam tu. Pasal apa sopan neraka? Pasal tak buat apa? Tak buat apa. Cukup masa sekejap lagi mereka panggil kita berkawan. Cukup masa sekejap lagi mereka suruh kita bercucuk tanam. Yang tu je. Lepas tu habis duduk dalam penjara tu, duduk melengung. Tak apalah kita penjara atas dunia ni. Kalau neraka macam tu kira okey. Masalah dia neraka ni, suar-suar kepala masuk neraka, duk kena tibai perap-perap sampai habis. Setiap masa duk kena azab. Tak ada langsung masa untuk kita nak rehat daripada duk kena hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Kalau tuan-tuan nak relax, kalau tuan-tuan nak tenang, pilihlah syurga. Jangan pilih api neraka. Tapi ramai orang yang memilih api neraka dalam kehidupan dia. Yang tu yang kita takut.
Dan dia kata apa? A'azzanallahu wal muslimina minha. Sampai Syekh Idris Al-Marbawi sendiri pun dia minta lindung kepada Allah. Apa makna a'azzanallah? Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Wal muslimina minha, dan melindungi seluruh orang Islam daripada sengsara api neraka ni. Apa kita nak jawab, tuan-tuan? Bila dia baca doa macam ni, jawab amin lah. Boleh faham? Kan ni bila apa dengar kata kita minta lindung daripada api neraka, dia dah buat mata kupu-kupu pula. Ikutlah Tuhan weh, neraka ke syurga ke, janji pukul 8 suku dah nak dekat Isya. Oh, dia ikut tu pula. Lagu aku duk nampak nak lajak lah tahun ni. Aku mukadimah dia pun dia balut sampai pukul berapa ni, baru buka kitab, baru 2 baris duk pergi hurai lagu tu pula. Jahanam dah malam ni. Aku dah letak dah nak makan. Tadi ni dia duduk fikir tu. Petang tadi dia beli tom yam. Gaya nak makan dengar azan. Mai dulu mengaji. Mai ada kuliah pula. Ustaz lagu duk panjang tuan-tuan. Mai pada Pala Batas tu bukan mai pada Jalan Baru. Kalau mai pada Jalan Baru boleh kita berhenti tu Ni Pala Batas punya mai. Dengan kebah pungkok lah, dengan lengoh kaki, dengan jam. Bukan kata tak suka nak mai. Saja nak cerita dengan jam apa semua tu. Dengan nak terkencin pula celah-celah tu, macam-macam tuan-tuan sekalian. Nak mai kepada sini jenuh, orang kata apa? Jenuh menyanyi ke apakah? Kan? Baik. Jadi doa ni tuan-tuan amin lah. A'azzanallahu wal muslimina minha. Sebut amin. Selesai. Sekurang-kurang Allah Ta'ala dia dalam banyak-banyak kita ni tuan-tuan, takkan semua doa kita Allah Ta'ala tolak. Tidak. Mungkin ada satu dua yang dia amin tu ikhlas tu, Allah Ta'ala akan melindungi kita daripada api neraka. Dan katanya, dia kata siapa dia ni? Kata Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan tulis bawah tu. Katanya tu kata Imam Al-Ghazali. Wahai orang yang lalai dirinya, lagi yang tertipu daya dirinya dengan barang yang di dalam tangannya. Tuan-tuan, jenis sifat manusia ni dia macam tu. Dia lalai, dia lupa, dia gopoh, dia marah, dia perongeh. Memang jenis macam tu yang kata sifat manusia ni. Dan dia lalai juga barang yang ada dalam tangan dia. Apa makna barang yang ada dalam tangan dia? Duit ringgit dia menyebabkan dia lalai kepada Allah. Nampak tak sekalian? Lepas tu apa dia lagi? Reta benda dia menyebabkan dia lupa kepada Allah. Dia kata, Haji lama tak main masjid. Dia kata ni duk perbaik dapur sikit ni kata. Pasal perbaik dapur ni masjid tak nampak dah. Kalau buat rumah lagi tuan-tuan sekalian. Nampak? Lama tak nampak ni pergi mana? Kita lama tak nampak lah. Dia kata lah ni duk kelang kabut sikit. Kelang kabut apa? Saya ni belah rusa dia kata. Kan? Jadi duk perhati rusa tu lah, tambahlah penyakit lah apa semua. Dia kata kadang-kadang duk perhati rusa ni asang betul lepas tu. Dia pergi tu. Betul nampak tak? Tak apa nak angguk ya. Kan? Baik. Dengan reta kita lupa benda yang duk ada di tangan kita lah. Benda hak Tuhan bagi tadi lah. Tuhan bagi kat kita nikmat, Tuhan bagi keluarga, Tuhan bagi pangkat apa semua. Dengan benda tu tuan-tuan menyebabkan kita lupa kepada Allah. Wal'ayazubillahi min zalik. Sebab itulah Imam Ghazali ni dia nak pesan balik kat kita, jangan kita lupa dengan benda hak sikit tu. Dan daripada segala kebimbangan ini, dia kata, kebimbangan ini, dunia yang hina lagi makin habis dan juga binasa. Tuan-tuan, dunia ni kalau tak kena gaya, jadi hina kita kalau kita tak jaga betul-betul dunia ni. Yang kata bimbang ni, bimbang apa tuan-tuan sekalian? Kita duk fikir ni. Bimbang kalau kita tak dapat reta benda, bimbang duk jaga rumah, bimbang duk jaga motor, bimbang duk jaga kereta, bimbang duk jaga pangkat kita. Dunia ni bimbang tak bimbang? Bimbang tuan sekalian. Nak main mengaji, nak tinggal rumah, duk bimbang di rumah tu lah ni, kawak pakat duk banyak dah belah Sungai Burung ni. Satgi keluar, satgi balik dia rompak ke apa, bimbang. Nak main bawa motor baru beli dekat Lek Lau motor tuan sekalian. Tak, motor tu dia tak duduk ni, dia duduk kat pintu. Sambil dia tengok ustaz, dia duduk parti motor. Tengok ustaz parti, dah lagi Ramadan ni. Satgi dia buat Isya, satgi lagu tu. Dia jadi bimbang. Beli kereta baru pun tuan-tuan, tak jerap lena 2 minggu. Pasal apa? Pasal duk dengar kucing duk bergaduh. Takut lagi kucing dia pergi buat cakap kereta baru ni pula, nak kena tonyoh balik. Penin dia kata ni. Allahu akbar. Duk bimbang semua benda-benda macam tu. Baik, dia kata tinggallah olehmu. Dia kata kalau boleh jangan duk bimbang-bimbang tu.
tinggallah olehmu daripada memikirkan barang yang engkau tinggalkan dia. Maknanya kita tuan-tuan tinggal rumah, tinggal kereta, tinggal apa semua, anak cucu kita tinggal sat. Jangan duk fikir sat, tak apalah, Allah Ta'ala jagalah mereka tu. Pasal kita main ni pun pasal Allah Ta'ala. Tuhan akan jaga benda tu. Dan berpaling kepada memikirkan tempat yang akan ditempuhi oleh kita. Tinggal semua benda dunia, tinggal sat. Ni fikir apa ni kita nak tempuh ni. Benda apa kita nak tempuh tuan-tuan sekalian? Ni kita nak tempuh kubur ni. Macam mana dengan kubur kita? Soalan Munkar Nakir akan tanya pada kita ni, boleh jawab tak boleh jawab ni? Munkar Nakir akan tanya soalan, boleh tak boleh kita jawab. Habis-habis daripada boleh jawab di kubur, kita akan pergi ke tempat yang lain pula, nak berjalan atas titian sirat. Bawah tu dengan api neraka Jahannam cukup banyak. Lepas tu nak kena berdiri di hadapan padang mahsyar. Macam-macam tuan-tuan sekalian, benda kita nak kena fikir ni. Kalaulah benda-benda dunia ni menyebabkan kita tak fikir apa yang akan kita bawa ketika mana akhirat, kita akan jadi manusia yang begitu rugi. Rugi sangat-sangat. Kerana sesungguhnya telah dikhabarkan akan dia daripada lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya neraka itu, kata Nabi, iaitulah tempat lalu bagi sekalian manusia dan juga jin, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna minkum illa wariduha, dan tiada daripada sekalian kamu hai manusia melainkan melaluinya, yakni masuknya atau lalu atasnya atau sampai kepadanya ataupun hadir dekatnya. Maknanya apa tuan-tuan? Semua orang akan pi ke api neraka. Apa maksud semua orang akan pi? Dia ni ahli syurga, memang dia ahli syurga, tapi Tuhan bagi dia juga untuk lalu ke api neraka, biar dia nampak macam mana dahsyatnya api neraka. Semua orang lalu. Tak kira lah kita ni orang yang alim ke, orang yang soleh ke, atas dunia ni kita duk buat banyak amal ibadat ni, Tuhan akan bagi lalu juga. Bukan Tuhan lempak dalam tu dah. Dia ada dua makna. Maknanya satu lalu lempak dalam tu, satu lalu ya. Bila dia lalu, dia nampak tuan-tuan sekalian macam mana api duk bakar, dia akan nampak macam mana kawan-kawan duk kena bakar, dia akan nampak macam mana huru hara dalam api neraka. Kita semua akan tengok, kita akan lalu. Sebelum nak masuk dalam syurga tu. Tahan tak tahan tengok yang tu aja soalan dia. Kita akan lalu kot tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, dan benda ni Allah Subhanahu wa taala juga sebut. Tuhan kata wa inna minkum illa wariduha. Hampa semua nanti hampa akan wariduha. Maknanya hampa akan lalu kot tu. Mau tak mau nanti akan lalu. Ikut kita lah, lalu nak pejam mata ke, lalu tak apa nak mau tengok ke apa ke, yang penting kita akan lalu kot tu. Tapi siapa yang menjadi ahli syurga, dia akan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bila dia lalu, dia tidak akan rasa bahang api neraka. Dia tak akan rasa bahang. Pasal apa? Redha Tuhan bersama dengan dia. Kan kita tahu, kita dengar hadis Nabi SAW, macam mana panasnya api neraka ni, 500 tahun perjalanan dah mula rasa dah panas dia tu. Tapi kalau orang yang menjadi ahli syurga, malaikat nanti ajak, memang kita lalu kot ni. Dan malaikat pula duk pergi jadi guide kat kita pula. Ni neraka ni yang hampa duk dengar di Sungai Buruh malam tu. Kita oi lueh no. Kita duk buat lagu tu pula. Dia kata tu hampa nampak tu orang duk gantung apa semua. Tu depa ni semua ni kaki-kaki dah macai punya. Tahu dah macai. Nombor ekor. Payah sangat Kaki-kaki 4 tu apa nama spot toto lah apa depa tu duk kena tang tu. Yang ni pula hak ni pok-pok ni malaikat duk abang kat kita pula. Dia lagu duk jadi duk jadi perkenal kat kita pula. Dia kata ni hampa nampak ni, depa ni tak semayang atas dunia, pasal tu depa kenal macam tu. Hak ni pula macam-macam tuan sekalian. Kita pun lagu duk tengok, Allahu Akbar. Waktu tu ayak mata nak keluar, tak keluar kah yang tu kita lah. Sebab perjalanan kita nak pergi syurga, tapi Tuhan bagi tengok api neraka tu macam mana. Korang-korang apa yang kita baca malam ni, dengar daripada hadis Nabi, benda tu kita akan ingat nanti. Dengar dah atas dunia dulu. Ni ada orang jenis-jenis macam ni. Tuan-tuan, tiba-tiba ada pula kawan kita pula duk kena bakar, duk kena apa semua, dia pula lagu duk gamit kita. Dia kata, sahabat, dia panggil lagu tu kat kita. Tak lah, sahabat ke serbat aku tak mau tolong hang. Aku syurga dah usaha aku dah. Jaga tuan sekalian. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dia kata apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Adalah melalui neraka itu wajib
yang telah dipastikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan telah dihukumkannya dan dijanjikannya, akan demikian itu tiada boleh ia menyalahinya. Maknanya Tuhan dah janji kat kita dalam ayat ni. Apa makna dia? Kita mesti akan lalu kot tu. Bila kita lalu, katalah 40 orang kita duduk lalu kot tu, lepas tu kali-kali bila dah habis lalu daripada api neraka, tinggal 2 orang ya. Tuan-tuan kena sedang, yang 38 orang pakai duduk terjun dalam api neraka dah. Daripada ramai rombongan Cik Kiah lalu nak pi ke syurga punya pasir, ramai pi tengok tinggal 2 orang nak masuk syurga. Hak lain pas mana? Hak lain pakai duk kena meraung dah, duk kena bakang apa semua dah. Tu. Baik, dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, summa tunjiyal ladzina nattaqau wa nadharu az-zalimina minha jithiyah. Kemudian kami selamatkan sekalian orang yang takutkan azab Tuhannya, langsung dibawa akan mereka itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak mana yang ahli syurga ni, Tuhan bagi tengok saat dia, lepas tu Tuhan cempung buat masuk dalam syurga. Tuhan tak bagi tengok lama-lama dah. Pasal apa tuan-tuan? Kita nak masuk syurga ni, kita nak happy. Masuk syurga hati mau happy. Tapi kalau tengok-tengok Allah, tengok adik-beradik kita duk kena dalam tu, tengok yang tu kita tak mau tu. Masuk dalam syurga pun jadi tak seronok. Pasal apa? Pasal ni pak menakan aku duk kena balon sakan tu dalam api neraka tu. Macam-macam. Jadi Tuhan bagi tengok sikit, gambaran sikit. Ya Tuhan bagi ni gambaran api neraka ni. Lepas tu boleh masuk dalam syurga. Yang Allah Subhanahu wa taala pesan kat kita. Dan kami biarkan segala orang yang anaya akan dirinya di dalam dunia dengan kufur dan maksiat, hal keadaannya terdiri-diri di atas lututnya. Allahu akbar. Hak mana atas dunia duk ingkar kepada Allah, duk buat benda-benda maksiat, tak mau buat benda-benda bagus apa semua ni, dalam ni habaq apa? Tuhan habaq apa? Tuhan kata depa ni hak buat benda maksiat ni, depa ni menzalimi diri depa sendiri. Bukan takat tu, bila mereka dengar kata mereka nak masuk dalam api neraka, semua pakat lembek lutut habis. Tak boleh nak bangkit dah. Maknanya tak mampu dah nak berdiri dengan kaki sendiri. Dia jatuh, longlai jatuh. Yang mereka mampu berdiri menggunakan kepala lututnya. Tak mampu dah. Allahu Akbar. Baru ni mereka bagi satu video TikTok ke video apa saya pun tak tahu. Apa nama, Norish Karman. Tahu kena Norish Karman? Pelakon. Dia berlakon di hospital. Dia habang dalam tu kata berlakon di bukan hospital. Berlakon di penjara Alustang. Norish Karman ni, tapi dia pekat sikitlah. Pegawai Warren bacakan di hadapan dia pada hari sekian-sekian apa semua, maknanya besok. Besok hari sekian-sekian, kamu pada pukul sekian-sekian kamu akan digantung sampai mati. Dia kata. Dengar gantung sampai mati ni Norish Karman ni pun dia jadi nak jatuh dah. Dia tak boleh dah duduk. Dia tak boleh berdiri dah. Tadi duduk gagah berdiri lagi. Dengar kata esok ni maut akan mai dekat dia akan mati gantung apa semua ni, dan lutut pun tak boleh nak boleh dah. Tak boleh berdiri dah. Yang tu baru kita dengar hukuman dunia, tuan-tuan. Tambah pula dengar hukuman akhirat ni pula yang nak kena berdiri dengan lutut ni. Kaki kita pun dah tak kuat dah. Dia jadi lonlai habis dia dengar nak kata hang tengok result, tengok keputusan, hang adalah ahli neraka. Allahu Akbar, tuan-tuan. Waktu tu baru duk nampak kuliah di masjid, baru duk nampak ni orang duk dengar azan, duk dengar tu imam duk baca, dengar sampai rumah, lepas tu duk dengar kawan-kawan duk pesan, hang tinggal benda-benda tak elok, jomlah kita buat benda baik. Dia main benda tu kat kita. Tetapi penyesalan di saat itu sudah tidak memberikan apa-apa makna. Dengan firman Tuhan itu, tertentulah tiap-tiap seseorang itu akan menempuhi neraka dengan tidak syak lagi, dan dapat kelepasan daripada jatuh ke dalam api neraka itu ada syak. Maka ambil rasa pada diri masing-masing akan haru biru menempuhi neraka itu. Mudah-mudahan boleh engkau bersedia daripada masa sekarang jalan keselamatan dan daripada menempuhnya. Maknanya apa, tuan-tuan? Sekali lagi dia bagi statement kat kita. Kita tetap akan berjalan dekat dengan api neraka. Yang tu ya. Kan? Jadi dia kata bila duk dengar macam tu, takut-takut kita terlepas masuk api neraka, lah ni Tuhan bagi masa kat kita. Tuan-tuan duk boleh semayang lagi, mulut duk boleh sebut lagi zikir, sebut zikir. Tangan duk boleh bagi sedekah kat orang, bagi sedekah. Tak rugi tuan-tuan sekalian, benda ni tak rugi. Apa yang ada dekat kita bagi-bagikan pada orang. Amalan-amalan Quran mau duk baca dah, bagi banyak sikit.
Sebelum ni duk baca seminggu sekali lah ni, kalau boleh tiap-tiap hari baca. Buka 2-3 leh baca. Tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Ni kita tak mau, takut sekali neraka duk pergi heret kaki kita, duk tarik kaki kita tak mau macam tu. Dan amat amati pada segala ahwal makhluk, sesungguhnya ada yang kerah bala kiamat itu menimpa ke atasnya. Jadi nak abang apa tuan-tuan sekalian? Kita ni mula-mula sekali apa akan kita jumpa alam akhirat? Kubur kita. Kubur tu kita akan mula jumpa sekali. Pasal itu Nabi SAW dia kata apa? Nabi kata innamal qabr, sesungguhnya kubur itu manazil, dia merupakan tempat transit min manazilil akhirah, tempat transit mula-mula nak pergi ke akhirat. Fa innaja minhu, siapa yang selamat dengan azab kubur, siapa yang selamat dengan soalan malaikat munkar dan nakir, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selepas daripada tu proses dia tu akan lebih mudah. Berjalan atas titian sirat pun mudah. Pasal apa? Hak di kubur tadi penentu dah okey dah. Malaikat tanya semua pakat boleh jawab dah. Tuhan bagi pula dengan keluasan kubur, Tuhan bagi dengan rasa wangi daripada syurga, Tuhan bagi permaidani daripada syurga. Tentu menunjukkan bahawa apabila kita masuk proses yang seterusnya, kita akan selamat. Dan kalau di situ pun dah jadi susah lah tuan-tuan, nak jawab soalan pun duduk kokak-kokak, duduk sangkut-sangkut, fama ba'dahu asyaddu minhu wal ayazu billah, maka selepas daripada tu akan lagi susah untuk menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab di kubur kita dah sangkut dah kan, di kubur dah mula tunjuk perangai tak elok dah, lepas pada ni akan mai lagi teruk. Kemudian di dalam antara ia, di dalam bala dan haru biru, berdiri menanti akan hakikat kesudahan dirinya dengan syafaat. Siapa yang memberi syafaat tiba-tiba sudah dilingkung oleh orang-orang yang banyak dosa-dosa yang besar. Bila dia tu ditakdirkan masuklah api neraka, dia duduk berdiri lagu tu, dia duduk fikir ni, siapa nak tolong aku ni? Siapa akan jadi syafaat dekat aku? Siapa kawan-kawan mana hak boleh tolong aku macam tu? Sambil-sambil duduk fikir, tiba-tiba tempat yang dia duduk, yang Tuhan bagi duduk suruh fikir tu, rupanya makin ramai pula orang-orang zalim duk ada tang tu. Mula dia seorang aja. Duk ingatkan dia seorang lah masuk api neraka. Duduk fikir siapa nak tolong apa semua ni, duduk nampak dah api neraka duk menyala-nyala tu, tiba-tiba dia kali-kali kiri kanan, dah mula penuh dah. Kan? Geng-geng hak mana duk tulis nombor ekor sekali dengan dia. Hak mana duk minum sekoleh ayam ketum sekali dengan dia, mula duk main dah. Pegang bau lah, bro. Bila nak terjun? Dia kata begitu. Dia kata hampa apa ada? Memang punggah aku dia kata. Main tengok kawan pula, dia ni pula memang duk kaki judi, duk main di apa nama di hutan Bemban ke apa ke, dia tengok-tengok, kenal aku ah. Kenal hamai buat apa? Main apa? Kita nak terjun sekali dalam api neraka, lebih begitu. Tu nak kita apa waktu tu? Allahu akbar, tabarakallah. Dan tinggal di dalam kelam gelap dan duduk di bawah bayang-bayang api neraka yang bernyala-nyala. Dan Allahu akbar. Siapa nak bantu kita waktu tu? Kita duk fikir Nabi SAW kan nak bantu kita. Nak bantu kita pun kita nak kena ada lah hubungan dengan Nabi. Tak ada pun sunnah Nabi pun kita tak pernah duk buat. Apa yang Nabi suruh kita tak pernah duk laksanakan. Lepas tu siapa nak bantu kita? Ulama kan nak bantu kita, tutuk guru kan nak bantu kita, majlis-majlis depa pun kita pun tak pernah mai. Kita lagu duduk dengar ustaz nampak kasar malam ni, ustaz apa kasar-kasar. Dia pergi tu pula. Tak mai pula. Lepas tu siapa nak bantu kita? Orang-orang soleh ke apa? Orang soleh kita duk kata kat depa macam-macam. Siapa nak bantu kita tuan-tuan sekalian? Yang tu yang paling kita takut. Dan dia kata apa? Dia kata dan suara renguh. Tu bukan saudara tu, suara. Dalam api neraka tu suara renguh dan juga jerit pekik pada saat marah, pada sangat marah dan juga murka. Ini di antara suasana api neraka. Api neraka tuan-tuan sekalian, suasana yang kita akan dengar orang pakat duk menyerit sakit. Api neraka apa yang akan kita dengar tuan-tuan? Duk dengar kena ribah dengan malaikat Zabaniyah. Piap kata piap. Api neraka apa yang akan kita dengar tuan-tuan sekalian? Duk dengar ni bahan bakar ni. Api duk bakar, perak, api duk makan ni. Macam serupangan makan kayu api tu. Dalam neraka apa yang akan kita dengar tuan-tuan? Macam mana suasana dia? Suasana duk minta tolong. Duk sebut macam-macam dah. Mak ke, pak ke, hak mana boleh minta tolong. Duk kena balon dah.
Dalam neraka juga duk dengar apa tuan-tuan? Malaikat duk jerkah ni, malaikat duk marah ni. Yang kata malaikat ni tuan-tuan. Malaikat dalam api neraka memang tidak ada belas kasihannya. Tak ada. Kita di penjara pun tuan-tuan sekalian, pegawai-pegawai warren penjara pun ada juga yang steady pada ya. Yang jenis muka bengih pada juga, dia ni tak boleh kira langsung. Lembut-lembut pada juga. Kita pergi kata, tuan, saya nak keluar Ustaz, nak jumpa adik-beradik ke apa daripada Hamai dah. Okey, tak apa-apa. Ada aku tu. Tuan, saya nak keluar Ustaz. Tersaduk keluar. Ada ayat itu. Tu penjara atas dunia ni. Tapi yang kata neraka Allah, tak ada. Dia tak ada malaikat boleh kautim ke apa ke, malaikat geng Penang ke, tak ada, minta maaf. Saya kata malaikat boleh tolong adjust sikit lah. Pasal apa panas sangat ni, bagi api slow sikit ada ke? Dia kata api kriket ke api apa hama dia kata? Tak ada. Pasal apa tak ada tuan-tuan? Pasal Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, kan Isra Mi'raj, ketika mana Nabi SAW dia bagi salam, dia bagi salam kepada malaikat Malik. Malaikat Malik bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat Nabi. Lepas tu Nabi tanya Jibril alaihi salam, siapa yang bagi salam tu? Jibril kata apa? Yang itulah malaikat Malik sahibun nar. Itulah malaikat Malik sahibun nar. Dia adalah Malik, penjaga api neraka. Nabi kata dia tak pernah senyum pun. Dia takkan senyum pada siapa-siapa pun. Kalau kepada kamu dia senyum, nescaya kepada orang lain dia senyum. Tapi jenis malaikat Malik, dia straight punya orang. Entah, ni api neraka ni. Ya Allah, minta lindunglah kepada Allah. Pasal itu tuan-tuan, lepas mayang tadi ni, dua tempat yang Nabi ajak kita suruh kita banyak. Lepas mayang subuh dan juga lepas mayang maghrib. Baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak berapa kali? 7 kali. Baca tuan sekalian. Allahumma ajirna pun baca. Kita pula jenis fi'il kita habis-habis mayang ni buka telefon lah, habis-habis mayang duk kuit kawan lah, habis-habis mayang sekali nak kena tang mana teh tarik lah, duk fikir aku tu. Ni, fikir hak kita ni dulu. Dah masuk dalam syurga ni habaq tak apa, kita masuk dalam syurga kita kena teh tarik sampai ke pagi, tak ada masalah. Baik, dan dia kata maka pada waktu itu yakinlah sekalian orang yang salah dengan kebinasaannya dan berdiri di atas lutut semua orang itu hingga takut sekalian orang yang tidak berdosa daripada terbalik menjadi tidak baik. Tuan-tuan, orang yang tengok api neraka ni tak boleh berdiri dah, hanya berdiri atas kepala lutut. Sampai orang yang mana ahli syurga, dia lalu-lalu tengok, nampak ni depa nak masuk api neraka ni pakat duduk ketak badan lah apa semua, sampai depa pun rasa takut. Ahli syurga ni pun rasa takut. Hai, dia kata takut lah, tengok depa ni aku dah ngeri dah, tengok api neraka ni duduk bakar orang dengan orang duduk teriak dan sebagainya, takut. Oh, ahli syurga sendiri takut, sedangkan syurga terbuka untuk dia dah. Ya Allah, boleh faham tuan sekalian ha? Dan dia kata apa? Keluar penyeru daripada malaikat Zabaniah. Malaikat Zabaniah ni malaikat kira haduk balon orang api neraka ni. Di mana si Anu, anak si Anu? Dia kata, malaikat sudah panggil nama. Bila mereka dah berhenti dan mereka dimasukkan dalam api neraka, malaikat panggil nama. Dia ni mana? Nama kawan ni mana? Malaikat panggil. Yang menangguh-nangguhkan dirinya dengan panjang angan-angan, lagi yang mensia-siakan umurnya pada amal yang jahat-jahat. Malaikat sebut nama tu siap dengan amalan dia lagi. Mana kawan ni hak kaki nombor ekor balik pulau ni mana? Lebih gitu. Contoh. Sebab dia ni kalau sembang orang kira nombor ekornya. Mana kawan ni hak duk berasa hebat sangat ni. Duk kena datuk-datuk lah, datin-datin projek apa duk masuk kat dia. Mana dia ni? Malaikat tanya tuan. Waktu tu kita nak suar kepala kah? Lah tak apalah. Ada apa-apa kita duk petik nama kawan tu, petik nama kawan ni. Saya dengan dia, saya ni bukan orang lain. Dengan dia ni saya bagus apa semua duk petik nama orang. Dalam akhirat malaikat panggil kita, mana dia ni? Yang dalam masjid ni nampak samsing sangat ni, mana dia ni? Mana? Malaikat duk tanya nama-nama kau ni ya. Tuan-tuan. Maka dengar segera malaikat-malaikat itu pergi kepadanya dengan membawa belantan besi. Tuan-tuan. Bila kawan ni lagu duk angkat tangan, saya lah.
Atas dunia dulu saya lah duk bagi jahanam sound system masjid dulu saya. Malaikat pipi bawa belantan besi tu buat apa tuan-tuan? Dipukul ke atas kepalanya kerana menghinakan dirinya. Malaikat tak cakap banyak, dia heret-heret belantan besi, dia tibai kawan ni terus. Hak mana duk kena azab ni? Sambil kena azab duk tengok juga kawan-kawan duk kena azab. Allahu akbar. Tuan-tuan, dan dihadapkan oleh malaikat itu kepadanya dengan ugut dan juga tengking dan herdik yang besar-besar. Kan? Maknanya apa? Malaikat tu kata kat dia, oh hang atas dunia dulu orang panggil hang Datuk, hang atas dunia orang panggil hang Tan Sri, hang atas dunia orang panggil hang Tuan. Malaikat kata aku tu. Bila orang tak panggil hang rasa apa? Hang pi haji balik-balik hang nak suruh orang panggil haji kat hang. Hang lah yang bangga sangat ni. Malaikat kata waktu tu. Kalau tuan-tuan kahak, jawab balik dengan malaikat. Kan? Lepas tu malaikat tak puas hati lah. Lagu tu jawab, orang Sungai Burung, dia kahak ya. Kan? Memanglah dia kata, aku memang atas dunia orang panggil tuan kat aku. Apa masalah hang? Buat lagu tu kan tuan sekalian? Allah. Kayak belantan besi main atas kepala kita. Dan dihalau mereka itu akan orang-orang yang salah kepada azab yang cukup dengan penghinaan, dengan pukul dan godam dan tarik dan senyah. Dia kata senyah ni memang sopak kenyah sungguh. Dia kenyak sungguh-sungguh tuan sekalian. Malaikat sambil duduk berjalan, dia sepak kepala, dia terkajang, dia tibai. Ya Allah, waktu tu kita nak menangis ke apakah? Siapa nak tolong kita? Nak panggil mak kita ke, nak panggil ayah ke? Tak ada siapa boleh tolong dah waktu tu. Dan ditunggingkan mereka itu kepala ke bawah masuk ke dalam api neraka serta kata-kata malaikat itu, ambillah rasa azab Tuhan ini, kerana sesungguhnya kamu itu orang yang mulia lagi dermawan di sisi kaum kamu atas sangka kamu. Malaikat pula jawab. Habis kena balon nak terjun dalam api neraka, malaikat ikat di kaki dia, malaikat pun naik, kepala turun bawah. Lepas tu bila tu malaikat pula duk pergi peli main pula dekat dia. Malaikat kata, "Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Surah Sajdah. Hang rasalah hari ni apa yang hang buat atas dunia dulu. Oh, atas dunia dulu orang muliakan hang, atas dunia dulu orang angkat hang, atas dunia dulu orang kata hang dermawan dan sebagainya. Hang rasa hebat sangat. Lah ni siapa nak tolong hang? Malaikat pula duk pi peli-peli main pula kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab yang seterusnya, bab majaa fi sifatin nar. Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat api neraka. Yang ni baru nak masuk tajuk. Hak saya duk hingar tadi ni bukan tajuk lagi, yang tu baru mukadimah. Boleh faham tuan sekalian? Dia dengar tu dia mukadimah pun panjang lagu tu, sekali dia masuk tajuk. Okey, apa dia nak berhenti? Memang kita nak berhenti dah baca tajuk je malam ni. Boleh nak? Lepas daripada ni kita akan tengok yang kata sifat api neraka tu macam mana. Boleh tuan? Kita malam ni ustaz garang lain macam. Takkan nak cerita bab malaikat nak lawak-lawak pula. Nak buat lembut ke? Neraka tuan-tuan. Tuan-tuan kata syok masuk neraka pasal dengar lembut. Jangan macam tu. Okey, kita tanda dekat situ 56 bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat api neraka. Lepas ni dia akan main api neraka tu besar mana, api dia panas macam mana, siapa duk jaga api neraka, dan api neraka tu ada sifat dia macam-macam. Dia akan main kat kita dengan sedalam-dalamnya tuan-tuan. Nabi SAW cerita kat kita ni. Nabi disampaikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Bukan takat wahyu, dan Nabi juga dibawa pada malam Mi'raj. Tuhan tunjuk kat dia neraka ni, dan benda itulah dia cerita kepada para sahabat, dan para sahabat meriwayatkan hadis daripada dia. Lepas tu hadis itulah turun-turun mai sampai sekarang kita duk mengaji bab tu. Okay, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.